Jadi alhamdulillah saya walaupun masa agak sedikit berbanding dengan tempat-tempat lain, selalunya saya ada 1 jam. Tapi tak apalah, insya-Allah, sebab Sungai Petani dengan Merbuk ni nampak gaya akan menang. Setengah jam pun tak apalah kot lah. Saya dari balik pulau tadi. Keadaan yang sama di seluruh Malaysia. Paling kurang sini ada bumbung, jadi saya tak basah kuyup. Di balik pulau tadi basah kuyup, tapi alhamdulillah orang tidak berganjak. Itu ingatan kepada Pakatan Harapan untuk jadi kerajaan. Masa nak dapat undi, calon dan pengundi-pengundi sanggup basah kuyup, sama-sama basah kuyup. Lepas ni kalau menang pun kena sama-sama basah kuyup juga. Kalau rakyat basah kuyup, menteri pun kena basah kuyup, insya-Allah. Saya di Batu Pahat semalam melawat kerusi pengkhianat Rashid Hasnun. Saya dah beberapa kali di Johor, di Melaka, kawasan-kawasan selatan, kurang sedikit di utara, lebih kepada Kuala Lumpur dan Selangor sampai ke bawah. Jadi saya nak ambil kesempatan ini untuk berkongsi beberapa berita baik. Kita memang agak malang dalam pilihan raya kali ini sebab hujan. Tengok, saya nak bercakap, saya kena cakap dengan orang tepi ni sebab orang ada kat tepi. Ni ada asap ni untuk apa ni? Oh, memang ada asap. Tak pernah aku ceramah ada asap atas pentas. Dekat Merbuk dengan Sepetani je ada asap. Berita baik yang pertama, insya-Allah, selain daripada kita dah pergi di kawasan-kawasan yang khianat dahulu, selain daripada itu, hari ini juga saya dapat dapatan terkini tentang tahap sokongan pengundi di seluruh negara. Saya nak kongsi berita ini bukan sahaja dengan kawan-kawan di Kedah, di Merbuk, Sungai Petani, tapi sama juga dengan yang menonton di luar. Berita baiknya, insya-Allah pengkhianat akan kalah di semua kursi yang bertanding. Insya-Allah. Rashid Hasnun akan kalah di Batu Pahat. Mansur Osman insya-Allah kalah di Nibong Tebal. Zuraida Kamarudin, walaupun tiap-tiap hari aku menghadap muka dia sebab turun, saya duduk bukan terbangsa dalam Ampang. Keluar pagi-pagi, ada dia duduk lambai-lambai. InsyaAllah Zuraida Kamarudin akan kalah besar di Ampang. Dan insyaAllah bapa segala pengkhianat Azmin Ali juga akan kalah. Sebab itu saudara-saudari, dekat sini di Padang Serai ada seorang lagi yang khianat kita bertanding. Dan di Sungai Petani juga yang bertanding ialah orang yang khianat kita. InsyaAllah kita sama-sama hantar Robert dengan Cikgu Azman, dua-dua kalah besar dalam pilihan raya kali ini. Dia kalau dekat Sungai Petani ni, dia jadi masalah besar kepada pengundi-pengundi Perikatan Nasional yang sokong PAS ni. Masalah besar. Sebab fatwa dah keluar. Fatwa baru dah keluar. Dulu-dulu fatwanya ialah kalau ada Melayu dengan Cina, calonnya, walau macam mana teruk pun Melayu itu, kita kena undi Melayu itu. Kata PAS dululah. Sekarang ini PAS dalam Perikatan Nasional dengan bersatu keluar fatwa baru. Fatwa baru ialah kena sokong Perikatan Nasional, sebab kalau undi PH ataupun BN pergi ke Melaka, pergi Melaka, neraka, pergi neraka kan. Itu bini saya tanya, you tak takut ke nak kena pergi neraka ni? Tapi dekat Sungai Petani ada isu besar. Kalaulah saya orang PAS, aku dah garuk kepala, macam mana nak ikut ni? Sebab Sungai Petani, calon kita Melayu, yang PH Dr. Taufik. Calon daripada Perikatan Nasional yang
PAS dah sucikan ni Cina. Jadi macam mana dia nak dah tanya ke belum orang PAS dekat Sungai Petani ni nak sokong siapa? Dia sama juga orang PAS yang kalau dia membaca, dia membanding pun dia pening kepala. Sebab Perikatan Nasional PAS kata kalau undi PH ataupun BN dalam tu ada UMNO, maka pergi neraka nak. Habis kalau kat Sabah orang PAS semua masuk neraka ke macam mana ni? Sebab PAS di Sabah dia tak bertanding. Jadi PAS di Sabah telah diarahkan untuk menyokong UMNO. Dia bekerjasama dengan UMNO di Sabah. Saya mula dengan yang itu supaya bukan saja kawan-kawan di Sungai Petani, di Merbuk, di Kedah, Padang Serai, Kulim Bandar Baru, supaya kita tahu bahawa sebenarnya ini semua permainan politik. Saya lahir di Terengganu, anak jati Terengganu, besar di Terengganu. Saya ingat perkara ini dah lama habis tak? Kalau dulu-dulu masa saya kecil, 80-an membesar, masa itu kalau kat kampung kat Terengganu ada orang kalau pergi ke kenduri, orang tu tak boleh pergi kenduri rumah orang tu. Sebab apa pula? Sebab itu orang UMNO. Awak tak boleh pergi pula. Sebab silap-silap hari, kalau sembelihan dia tak halal. Sebab dia bukan Islam. Saya ingat benda tu dah habis zaman 80-an. Sekarang 40 tahun kemudian, menatang tu kembali lagi. Sedangkan kalau tengok rekod tu, berapa kali dah dia bertukar. Sebab itu saya kata, dia senang saja. Siapa yang mencuri, siapa yang sakau, siapa yang seleweng, kalau kamu nak suci, senang saja. Masuk PAS. InsyaAllah suci lepas tu. Kau buatlah apa dia, kau curilah apa dia, pakai jubah, najib pun, baik dengan PAS, insyaAllah suci. Tapi Alhamdulillah, kalau tengok dapatan terkini hari ini, saya baru dapat panas-panas petang ini, saya nak kongsi bukan saja dengan kawan-kawan di Kedah, tetapi juga di seluruh negara. InsyaAllah kita ke arah mencecah 100 kerusi parlimen di Malaysia. Dalam keadaan sekarang, insyaAllah kita akan membentuk kerajaan minggu depan. InsyaAllah, saudara-saudara. Saya tak sebut. Minggu lepas saya tak sebut. Sebulan yang lepas, malah 6 bulan lepas, saya bagi amaran kepada PKR dan PH, kalau tidak berhati-hati, kita akan ranap dan guyup dalam pilihan raya. Yang baiknya begini, rakyat cerdik, rakyat Malaysia, yang Melayu, Cina, India, bukan lagi zaman dulu-dulu yang boleh diolok-olokkan dengan mainan politik. Rakyat tahu membezakan yang mana permainan politik, yang mana perkara sebenar. Sebab rakyat fahamlah bahawa pilihan raya ini bukan soal Melayu, Cina, India. Bukan soal suci mensuci. Ini bukan soal nak pergi Melaka, nak masuk neraka ke apa. Ini soal masalah kita. Jadi rakyat dapat menilai bahawa dalam tiga gabungan yang masuk pilihan raya ini, Pakatan Harapan lawan UMNO Barisan Nasional lawan Perikatan Nasional, isu sebenar dia ialah soal rakyat. Rakyat akan pilih parti yang benar-benar serius nak selesai masalah rakyat. Jadi apa masalah sebenar kita? Nombor 1 ialah soal gaji sebenarnya. Baik di Sungai Petani, baik di hujung sekali dekat Johor Bahru, hatta dekat sempadan dekat Perlis pun, tanyalah sesiapa pun, masalah nombor 1 negara kita ialah gaji yang rendah. Jadi rakyat boleh menilai, dia tengok parti ni, kalau UMNO Barisan Nasional daripada 2018 sampai ke tahun lepas, sampai sekarang, semua soal kuasa. Dia nak jadi Perdana Menteri. Orang kata jangan panggil pilihan raya masa banjir. Dia buat juga. Sebulan 2 bulan yang lepas, punyalah bongkak. Kita dok kata jangan buat banjir, jangan buat susah.
Dia jawab apa? UMNO akan meredah kalau banjir sekalipun kalau pilihan raya. Kau ada tengok Zaid Hamidi duk naik bot sekarang? Tak ke mana Zaid Hamidi pun dah tak tahu dah. Sekarang ni masuk hari ke-10 untuk kempen pilihan raya. Tengok tak apa kenyataan terbaru daripada timbalan Presiden UMNO sendiri. 2 hari lepas saya di Rombau. Saya tanya orang kampung kat situ, kita buat ceramah macam ini di padang di kawasan yang paling desa sekali dalam Parlimen Rembau, di Cembong. Rembau tu ada kawasan yang bandar sedikit dengan Seremban, ada yang jauh sangat tu dekat Cembong. Orang kampung di situ beritahu tak pernah tengok orang Melayu biasa keluar di padang untuk dengar ceramah. Rembau sekarang ialah dalam sasaran kita yang paling dekat untuk kita rampas daripada UMNO Barisan Nasional, saudara-saudara. Sebab itu, saya tak terkejut kenyataan daripada timbalan Presiden UMNO hari ini. Tok Mat buat kenyataan terbuka bagi amaran kepada Presiden dia, Zaid Hamidi. Dia beritahu, bukan kuasa Zahid untuk runding buat kerajaan dengan siapa-siapa. Sebulan lepas, UMNO Barisan Nasional ni cukup bongkak. Zahid masa merasmikan konvensyen persidangan MIC, dia tak ada cerita pasal runding-runding ni, tak ada. Dia beritahu kita akan menang dengan majoriti yang besar. Tak ada dah, saudara-saudari, tak ada dah. Cerita majoriti besar, kita menang, tak ada dah dalam UMNO Barisan Nasional sekarang. Sekarang dia bertelagah, kamu Zahid, jangan pandai-pandai runding, kamu tak ada kuasa. Sebab apa? Sebab dia tahu dia sendiri tak akan menang. Kalau dia nak bentuk kerajaan, dia kena runding dengan macam-macam parti. Jadi dalam UMNO sekarang pun sedang bergaduh. Sebab dia ingat siapa yang mengetuai rundingan, dia jadi Perdana Menteri. Tomat kata kepada Zahid, engkau tak ada kuasa untuk runding. Sebab Tomat juga nak beritahu, aku tahu kalau kau runding kau jadi Perdana Menteri. Jadi aku pun nak runding. Sebagai timbalan Presiden, aku pun nak runding. Sebab dia pun nak jadi Perdana Menteri. Bayangkan saudara-saudari, kalau dalam PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim Presiden PKR, saya timbalan Presiden PKR, nak masuk pilihan raya 5 hari lagi ni, saya duk hentam Presiden saya sendiri pasal berebut jadi Perdana Menteri. Sebab itu saya tak terkejut bila dapatan datang daripada 1 minggu ke 1 minggu, kita mula nampak sokongan semakin kuat beralih kepada Pakatan Harapan. Sokongan China dan India telah kembali hampir sepenuhnya kepada Pakatan Harapan, saudara-saudara. Sokongan Melayu telah kembali ke paras sebelum kita masuk pilihan raya 2018. Dalam 5 hari terakhir ini, pecutan kita untuk pastikan yang muda-muda yang mengundi kali pertama, insya-Allah akan mengundi Pakatan Harapan. Sebab dia tahu hanya Pakatan Harapan yang beri tumpuan kepada perkara yang penting untuk budak muda. Kita yang bercakap pasal gaji, kita yang bercakap pasal peluang pekerjaan dia, kita yang bercakap tentang keluar universiti tidak ada kerja, menganggur, ataupun kalau ada kerja terpaksa buat kerja yang gajinya jauh lebih rendah daripada dia pergi universiti, dia keluar sekolah. Anak muda faham. Sebab itu saya nak beritahu kepada Perikatan Nasional dan PAS, kamu ada 5-6 hari lagi kempen. Tolong kempen baik-baik. Jangan hanya untuk mendapat beberapa kerusi tambahan sahaja. Sebab Perikatan Nasional pun tahu, Barisan Nasional pun tahu bahawa persaingan ini dalam pilihan raya kali ini adalah di antara PH dengan BN. Perikatan Nasional ni duduk kat belakang sebenarnya. Jadi dia tahu bahawa rakyat memang faham kalau yang ada peluang untuk bentuk kerajaan ialah sama ada Pakatan Harapan ataupun Barisan Nasional. Perikatan Nasional ni tak ada peluang untuk bentuk kerajaan pun.
tapi demi untuk mencuri 3-4 kursi. Terutamanya di kursi-kursi di kawasan Melayu seperti Kedah, sebahagian daripada Perak, itu saja yang dia ada peluang pun, dia bermain api perkauman yang cukup berbahaya. Saya tahu Ketua Pemuda Pasik dah minta maaf. Sekarang barulah orang PAS, bila keluar saya bercakap pasal ni, barulah orang PAS kata, kita kan orang Islam, saling memaafkan. Pelotak kau. Oh, kau cakap macam-macam, kau kapirkan orang, kau cakap orang pergi neraka, bila kau kantoi orang marah, oh baru kita sesama Islam, ya. Sebelum itu kau kata sebab kita orang PH, undi PH, kita masuk neraka. Sekarang dia tahu, dia takut. Tapi bukan seorang, itu yang keluar video. Tiap-tiap hari ada saja macam yang ini, yang menjatuhkan hukum. Konon kalau sokong selain daripada PAS dan Perikatan Nasional, hukumnya masuk neraka. Jatuh macam itu, jatuh macam ini. Kalau di Terengganu 2 hari lepas, lagi teruk saudara-saudari. Kat kampung aku pula tu bercakap tu, dekat Cukai Kemaman, di kampung saya. Ambil artis yang tak apa-apa, letak atas pentas PAS. Bayangkan kita negara moden, satu dunia tahu kita dah hidup saling damai mendamai beratus tahun. Ada lagi manusia atas pentas PAS yang cakap, kalau negara ini tak ada undang-undang, dah lama aku sembelih kapir harbi. Saudara-saudari, dia tahu, dia sedar ke tidak kesan yang dia cakap. Mengapi-apikan kebencian ini berbahaya. Nak menang undi, boleh. Bentangkan apa kita nak buat untuk rakyat. Yakinkan rakyat yang kita boleh mentadbir dengan lebih baik. Tunjukkan bahawa kita ada rancangan yang kalau kita diberi amanah 5 tahun, insya-Allah kita boleh merubah keadaan dan merangka program-program yang bagi kebaikan kepada rakyat. Itu cara menang pilihan raya. Kita tunjukkan calon-calon kita yang berani dan ada integriti, yang tak nak sembunyi. Kita dah tunjukkan cara kita dalam PKR. Nak jadi calon, isytihar harta. Apa yang payah sangat? Masalah dia bila dia mula main soal nak sembelih orang bukan Islam, soal jatuh orang undi pergi neraka, satu benda je. Sebab dia tak boleh bersaing dengan tawaran-tawaran yang kita buat untuk rakyat. Kita tunjukkan, kita letakkan mutu calon yang lebih baik. Kita ada saringan yang lebih baik supaya setiap yang jadi calon itu tiap-tiap tahun kena isytihar harta untuk kita mengelakkan kalau Nurin, harta berapa Nurin? Supaya dia kalau tahun depan dia isytihar sekali lagi, kita boleh tahu dia sakau duit ke tidak. Supaya setiap rakyat boleh tengok, kalau ikut dia, isytihar kereta dia sekarang sebelum jadi wakil rakyat, berapa kereta dia, apa-apa-apa, kod tahun depan tiba-tiba ada Mercedes biji kat depan rumah dia. Rakyat tahu, rakyat akan tanya, mana kau ambil duit? Macam mana? Gaji kau banyak ni, tiba-tiba kau ada. Itu adalah cara kita untuk kita membanteras rasuah. Supaya setiap calon tahu bahawa setiap gerak-geri mereka, perbelanjaan mereka, hidup mereka, semua itu akan diteliti oleh rakyat. Dan dengan cara itu insya-Allah di masa hadapan, hanya orang yang betul-betul nak berkhidmat mahu jadi calon. Sebab dia tahu kalau dia nak sakau duit, nak cari projek, kalau dia nak buat keuntungan melalui politik, memang tak boleh. Kerana kita akan paksa dia isytihar harta. Rakyat akan tanya. Mudah. Itu cara Pakatan Harapan yakinkan rakyat. Bila kita dah buat, maka orang tanya, oh PAS. PAS bila nak buat? Tanya Haji Hadi, Haji Hadi ke apa? Ini kerja bodoh. Saya nak beritahu adik awang, meletakkan satu paras integriti dan wibawa yang lebih tinggi, itu cara Islam, saudara-saudari. Itu bukan kerja bodoh. Kerja bodoh ialah makan gaji buta, jadi ahli parlimen tetapi tidak pergi parlimen.
Itu kerja bodoh. Kerja bodoh ialah bila orang tanya kamu, kenapa kehadiran di parlimen tak cukup? Sebab wartawan tu baik. Dia tak muluk macam saya. Dia tak kata kau makan gaji buta ke? Wartawan tanya, apa pandangan Tan Sri sebenarnya tentang rekod kehadiran Tan Sri yang cukup tidak baik? Dia jawab apa dia? Parlimen ni bukan macam sekolah. Sekolah kena pergi penuh. Parlimen ni tak pergi penuh pun tak apa. Oleh kerana dia tak boleh bersaing dengan kita soal wibawa, soal integriti, soal fokus, amanah, rajin, gigih bekerja untuk rakyat, maka dia bawa perkara-perkara yang sepatutnya langsung tak disebut, sebab bukan semata-mata soal menang undi, ia soal berbahaya, saudara-saudari. Kalau anak-anak kita daripada awal disebut orang Cina itu macam itu, orang India itu macam ini, saudara-saudari, negara ini akan kucar kacil. Saya nak bagi satu gambaran. Kalau ada sesuatu yang terjadi, ada orang gila buat kerja gila di negara ini, yang soal kucar kacir, tak tenteram tu satu hal. Bayangkan kita sekarang ini hidup dalam abad ke-21. Salah batuk sikit saja pasaran saham jatuh. Saudara-saudari tahu kalau pasaran saham jatuh, kesan dia kepada rakyat cukup besar, kerana bukan saja orang yang ada saham itu rugi, mata wang jatuh. Bila mata wang jatuh, maka import makanan kita yang 90% kita import makin mahal. Dan bila mata wang jatuh, bank negara kena naikkan kadar faedah. Tiba-tiba orang yang ada kereta, ada rumah, semua pinjaman, sebelum ini bayar 1,500 bulan, tiap-tiap tiba-tiba kena bayar 1,600. Tak pasal-pasal kena bayar 100 lebih. Itu kalau sebab Perdana Menteri mengantuk macam Ismail Sabri yang ada sebelum ini. Pelabur tengok kat dia, dia tanya pasal ekonomi, dia macam jadi pelabur tak yakin, pelabur kata tak apalah, aku pindah duit aku pergi Indonesia lah. Tapi bayangkan kalau dengan permainan api perkauman yang PAS sedang mainkan sekarang. Bayangkan kalau ada sesuatu yang berlaku, Malaysia tiba-tiba jadi berita dunia, saudara-saudari. Kalau sekarang kita rasa mata wang kita dah teruk, kalau sekarang kita rasa peritnya harga barang makanan import kita ini naik, kalau ada benda itu berlaku, saudara-saudari, bayangkan betapa teruknya keadaan negara kita, kerana kita dilihat sebagai sebuah negara yang kucak-kacir. Sebab itu saya tegur kawan-kawan dalam PAS, kamu nak jadi menteri tak salah, berkempenlah. Saya tahu seronok jadi menteri ni, gaji 70-80 ribu sebulan. Tambah kalau menteri ada masalah, dia jawab, anak tak tahu. Ada masalah, orang panggil sikit, beritahu apa-apa, dia pun tak faham. Keluar, tanya dia, anak puas hati. Memanglah seronok, sebab 70 ribu, 80 ribu, kerja menteri hanya untuk mensucikan perkara-perkara yang memudaratkan rakyat akibat daripada penyelewengan kawan-kawan dalam kerajaan. Saya faham. Tapi saya minta supaya kawan-kawan dalam PAS, ialah terutamanya Menteri Besar Kedah ni, dia kat mana malam ni, no? Dia sebab saya cerita pasal Tuan Ibrahim Tuan Man, sebab itu amanah dia sebagai menteri. Dia diberi amanah untuk menjaga kementerian yang paling penting sekali, iaitu kementerian yang menjaga banjir. Soal perubahan iklim, soal alam sekitar, soal sungai, soal tebatan banjir, soal perancangan kita untuk 10-20 tahun akan datang, supaya masalah banjir yang kita hadapi di Merata ini dapat diselesaikan dengan cepat. Itu tanggungjawab siapa? Tuan Ibrahim Tuan Man. Dia mungkin tak tahulah. Sekarang saya nak beritahu, kau tahu tak kerja kau tu jaga banjir. Jadi dia dapat peruntukan yang cukup besar. Jadi bila ada kejadian yang telah pun berlaku, iaitu kerajaan PAS UMNO Bersatu ini
meluluskan projek 2 bilion 1 hari sebelum Parlimen bubar kepada projek yang semua orang tahu, kroni UMNO. Yang orang tahu dia dah ada banyak projek lain tetapi sakit. Yang rekod kewangannya dalam mahkamah, kena saman untuk dibankruptkan kerana tak bayar hutang. Saya tanyalah sebab menterinya itu Tuan Ibrahim Tuan Man, kamu nak jadi menteri? Kamu jawablah. Dia tak jawab, dia serang macam-macam lah yang tapi yang lawaknya dia duk pakai budak-budak ni, budak-budak PAS ni pun kan. Oh, Raja fitnah, Raja fitnah. Tak apa lagi. Mari Sanusi, Menteri Besar Kedah. Dia tak boleh jawab saya. Ceramah dia, jawapan dia bukan jawab soal Tuan Ibrahim Tuan Man dan amanah jaga tentang projek banjir ni. Dia komen pasal apa? Dia komen pasal gigi aku. Orang cerita pasal projek 2 bilion, kau komen pasal gigi aku, mulut lah, itulah. Dia mungkin kan, orang Kedah saya tahu, orang Kedah ni, kita rasa dia tinggi sikit. Nah, ya tak? Ni Sanusi je yang perasan sangat. Saya nak beritahu kepada kawan-kawan di Kedah, saya yakin, kalau ada pertandingan Sanusi sebelah ini, saya duduk kat sini, suruh orang ramai pilih siapa yang lagi handsome. Sumpah aku menang. Betul tak? Buat kat Kedah ni, kalau berani mari atas pentas ni, Sanusi, kau duduk kat sini, buka baju kau. Suruh orang pilih yang mana lagi handsome. InsyaAllah saya akan menang sehari-hari. Kan? Jadi sebab itu, saya tak ada masa panjang ni nak. Kita kena berhenti pukul 12. Saya nak tutup begini. Kerusi-kerusi kita di Kedah, insya-Allah dalam jangkauan kita untuk kita pertahankan. Insya-Allah Sungai Petani, insya-Allah Merbuk, Padang Serai, Kulim Bandar Baru, Al-Usta, insya-Allah Kuala Kedah, insya-Allah kita boleh pertahankan semua. Insya-Allah itu bacaan kita sekarang. Tapi masa 5 hari ini cukup penting untuk kita menang dengan lebih selesa supaya tidak jadi ancaman bila ada soal perkauman, soal masuk neraka dan lain-lain ini. Kita perlukan seberapa ramai kawan-kawan pengundi biasa untuk keluar mengundi. Yang Cina, kalau anak tak nak keluar mengundi, saya minta tolong satu je Uncle Auntie, tolong rotan dia. Rotan, Uncle, dia tak nak keluar, anak you tak nak keluar, you rotan. Aci, Ane semua, kawan-kawan yang berbangsa India, tolong beritahu semua, macam mana pun, petang Jumaat tu dah kurung dia, jangan bagi dia keluar. Pagi esok, heret dia pergi mengundi. Yang Melayu, terutamanya yang muda-muda, supaya ingat bahawa ini bukan soal parti, ini bukan soal hukum yang itu kalau undi masuk neraka, tak neraka. Ini soal masa depan adik-adik. Pakatan Harapan adalah satu-satunya parti dan gabungan sekarang yang ada rancangan tentang menyelesaikan masalah-masalah yang muda-muda. Soal gaji, soal kerja, soal peluang ekonomi, soal naik taraf kemahiran. Setakat ini hanya Pakatan Harapan saja yang bercakap. UMNO tak cakap, Perikatan Nasional lagilah tak cakap sebab dia sibuk cakap pasal gigi aku. Kan? Jadi sebab itu, saya doakan supaya keluar ramai-ramai, yang muda, yang tua, Melayu, Cina, India, insya-Allah dalam seminggu daripada sekarang, insya-Allah kita, kalau diizinkan dengan Allah dan segalanya berjalan baik, insya-Allah kita jumpa di Putrajaya. Jadi kalau boleh saya nak cakap panjang lagi tapi masa tidak mengizinkan. Terima kasih yang tetap menunggu. Saya bergaduh dengan Waze lah malam ni sebab aku kena scam kan. Jadi insya-Allah bila ada kelapangan kita akan jumpa lagi. Gunakan masa 3-4 hari ini dengan yang terbaik. Pujuk pengundi, bawa mereka keluar. InsyaAllah kali ini kita ada peluang untuk memperbetulkan kembali negara kita letak atas landasan yang baik di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang baru. Jadi untuk kita naikkan semangat, kuatkan keyakinan kita, macam biasa saya sebut kita, saudara-saudari,
Aku kalau pukul 12 nak sebut saudara-saudari pun tak boleh dah. Saudara-saudari sambut dengan boleh. Saya sebut ayuh, saudara-saudari sambut Malaysia. Saya sebut pakatan, saudara-saudari sambut dengan harapan. Okey? Ayuh! 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 Kita! 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 Pakatan! Pakatan! Paling kuat sekali lah sekali ni. Pakatan! InsyaAllah doa mengiringi saudara-saudari. Saya ucapkan terima kasih. Sese, nandri, vanakam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.